Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu lagi kita dalam siri nota bijak bagi mata pelajaran Pendidikan Jasmani tahun 4. Kali ini kita akan membincangkan tentang unit 6, Mengejar Juara. Tajuk pembincangan kita pada kali ini ialah Asas Berlari dengan tajuk kecilnya Litar Lumba. Bersama saya, Cikgu MHS. Standard kandungan kita pada kali ini adalah 1.9. Melakukan kemahiran asas berlari dengan lakuan yang betul. 2.9. Mengaplikasikan konsep pergerakan dan prinsip mekanik dalam kemahiran asas berlari. Manakala standard pembelajaran kita adalah 1.9.3. Berlari berritma melepasi beberapa halangan secara berterusan. Dan 2.9.4. Menentukan jumlah langkah yang tekal setiap kali melepasi halangan secara berterusan. Perbincangan kita pada kali ini adalah merujuk halaman 38 buku teks Pendidikan Jasmani dan Pendidikan Kesihatan tahun 4. Mari kita baca terlebih dahulu apakah yang tertulis pada halaman 38 buku teks kamu. Adam menggemari acara lari berhalangan. Dia berlatih bersungguh-sungguh. Berdasarkan gambar yang ditunjukkan pada halaman 38, kita akan membincangkan secara terperinci nanti tentang beberapa perkara, antaranya bagaimana peserta atau pelari berlari berritma melepasi beberapa halangan secara berterusan. Dan yang kedua, bagaimana pelari menentukan jumlah langkah yang tekal setiap kali melepasi halangan secara berterusan. Sebagai permulaan, kita akan membincangkan terlebih dahulu tentang apakah yang dimaksudkan dengan larian berritma. Larian berritma ialah berlari dengan langkah yang sama pada jarak tertentu untuk melepasi halangan yang ditetapkan. Dalam olahraga, larian berritma sangat diperlukan bagi acara lari berpagar. Kebiasaannya, pelari akan melangkah melepasi halangan selepas 3 langkah larian. Bagaimanapun, jumlah langkah larian adalah bergantung kepada pelari itu sendiri. Kita akan membincangkan nanti secara terperinci bagaimana peserta akan membuat larian berritma sama ada dengan 4 langkah larian atau 3 langkah larian bergantung kepada badan mereka sendiri. Ini adalah antara contoh latihan yang boleh dilakukan oleh murid-murid untuk melatih diri mereka membuat larian berritma. Seperti yang kita lihat, ada halangan yang jaraknya 3 meter antara satu sama lain. Ada yang berjarak 4 meter dan ada yang berjarak 5 meter. Sudah pastilah setiap halangan yang berjarak 3 meter, 4 meter dan 5 meter adalah berbeza dari segi jumlah langkah larian pelari. Ini adalah antara contoh latihan yang boleh dibuat untuk memahirkan pelari dengan larian berritma.
Seperti yang cikgu beritahu tadi, kita akan membincangkan tentang gambar yang terdapat pada halaman 38 buku teks kamu. Mari kita baca bersama-sama apa yang dikatakan oleh pelari yang pertama. Saya perlu mengekalkan kelajuan larian untuk mendapatkan jumlah langkah yang tekal setiap kali melepasi halangan. Pada permulaan perbincangan kita tadi, cikgu ada menyebutkan salah satu perkara yang akan dibincangkan ialah tentang bagaimana pelari boleh menentukan jumlah langkah yang tekal setiap kali melepasi halangan secara berterusan. Pelari pertama tadi ada menyebutkan tentang perkataan tekal. Apakah yang dimaksudkan dengan perkataan tekal? Tekal bermaksud konsisten, tetap ataupun sama. Pada situasi ini, salah satu cara untuk mendapatkan jumlah langkah yang sama bilangannya, pelari perlu mengekalkan kelajuan larian. Contohnya, pelari perlu tekal dalam jumlah langkah berdasarkan kebiasaan langkahannya dan kelajuan lariannya. Mari kita baca pula apa yang dikatakan oleh pelari yang kedua. Rakan saya memerlukan 4 langkah untuk melepasi halangan. Saya hanya memerlukan 3 langkah kerana langkah saya besar dan saya berlari laju. Ya, sebenarnya jumlah langkah yang tekal pelari-pelari adalah berbeza-beza antara satu sama lain. Jumlah langkah yang tekal adalah bergantung kepada jarak langkah dan kelajuan larian. Seterusnya, apa pula yang dikatakan oleh pelari yang ketiga? Saya mesti cuba mengatasi semua halangan dengan pantas. Untuk menambah kefahaman kamu tentang larian beritma dan jumlah larian yang tekal, mari kita baca informasi tambahan yang diberi di halaman 38 buku teks kamu. Yang pertama, langkah yang besar akan menyebabkan jumlah langkah di antara halangan berkurangan. Seperti yang cikgu beritahu tadi, ada pelari yang antara halangannya mempunyai 3 langkah dan ada juga pelari yang perlukan 4 langkah antara halangan. Seterusnya yang kedua, antara faktor yang menyebabkan langkah yang besar termasuklah ketinggian atlet dan juga kelajuan langkah larian. Ya, langkah pelari juga ada kaitan dengan tubuh badan mereka. Sekiranya atlet itu lebih tinggi, maka kaki mereka lebih panjang dan menyebabkan larian ataupun langkahan mereka adalah lebih sedikit berbanding dengan pelari yang lebih rendah badannya. Dan yang ketiga, apabila kelajuan larian bertambah, jarak langkah juga bertambah. Itu adalah antara informasi tambahan yang terdapat di halaman 38 buku teks. Sebelum kita mengakhiri perbincangan kita, mari kita lihat ada satu latihan yang diberi pada halaman 38 buku teks kamu. Ini latihannya. Mari kita lihat apakah soalannya. Senaraikan tip untuk memenangi acara lari berhalangan. Sepanjang perbincangan kita tadi, cikgu ada menerangkan tentang bagaimana pelari-pelari boleh membina ritma larian dan bagaimana pelari boleh
membuat jumlah larian yang tekal dalam acara lari berhalangan. Apakah jawapan yang sepatutnya kamu jawab di sini? Apa jawapannya? Yang pertama, pelari perlu membuat latihan larian berritma. Kenapa agaknya? Ya, latihan larian berritma ini akan membantu pelari membina ritma. Untuk membantu setiap pelari membina langkah yang seragam ketika berlari di antara halangan. Dan tip yang kedua ialah pelari juga boleh meningkatkan kelajuan larian. Ini akan membantu menambah jarak larian dan mengurangkan jumlah langkah antara halangan, sekaligus membolehkan pelari berada di hadapan berbanding pelari lain. Jadi ini antara tips bagaimana pelari boleh lakukan untuk memenangi acara lari berhalangan. Alhamdulillah, selesai sudah perbincangan kita tentang tajuk litar lumba. Perbincangan kita tadi adalah menggunakan rujukan buku teks Pendidikan Jasmani dan Pendidikan Kesihatan tahun 4 halaman 38. Semoga apa yang disampaikan tadi akan memberi manfaat kepada anda semua. Seperti biasa, jangan lupa like video ini dan subscribe My Sana Sini channel. Bahan menarik, murid tertarik, pasti hasilnya terbaik. Berjumpa lagi kita pada masa akan datang. Sekian, terima kasih.